Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan continue chapter yang pertama dengan subtopik yang baru. Okey, sebelum ni awak dah belajar hukum umum. Kita recap sikit. Awak dah belajar hukum umum di mana awak ada 3 pemboleh ubah di dalam hukum umum yang penting. Yang pertama adalah voltage. The second one is your current, I. Dan the third one adalah resistance, iaitu you punya R, di mana unit bagi voltage adalah volt, bagi arus adalah ampere, dan bagi resistance adalah ohm. Okay, ini yang you recap. So you ada segitiga bermuda. Ingat balik, you ada segitiga bermuda. Segitiga bermuda awak, komponen dia macam ni. You ingat balik lah. V ada I, ada R. Okay, bila you nak cari V equal to I, R. Bila nak cari I equal to V over R. Dan bila you nak cari R equal to V over I. Apa lagi you dah belajar sebelum ni? You ada belajar power. P equal to IV. Ingat lagi? Jadi tak payah hafal. Daripada power, ada lagi 2 rumus terbitan yang boleh diterbitkan menggunakan awak punya Ohm's Law ni tadi. Macam mana? Gantikan satu per satu komponennya. Komponen I dulu. Jadi P equal to V over R times V. Jadi you akan goes to V squared over R. Dan rumus kedua bagi P bila mana you tutup pula komponen V. Tinggalkan komponen I equal to V over R. Tadi you tutup I. Sekarang you tutup I, tinggalkan V Jadi V equal to IR. Jadi I, R, darab I. Jadi I kuasa 2, R equal to P. So 3 lah rumus P. 1, 2 dan 3. Selepas P you belajar apa? You belajar energi. E. So, energy equal to PT. Okay, macam mana nak pecahkan? Di mana P you tahu equal to I, V. Jadi, E equal to IV, T. Daripada sini tutup satu per satu komponen dan terbitkan lagi rumus E yang lain. Ada 2 lagi rumus E di sini, iaitu apabila you tutup komponen I dulu, maka tinggalkan komponen V. I equal to V over R. Jadi V RVT equal to V squared over RT. We dapat rumus E yang ketiga. Yang pertama, kedua, ketiga. Macam mana nak dapat keempat? Maka tadi kalau you tutup I, sekarang you tutup V. V equal to IR. Jadi E equal to IR IT. Maka dapat I kuasa 2 RT equal to E. Okay, ni rumus E yang keempat. Okay, apa pula unit bagi power? Okay, kalau V tadi unit dia volt, capital V. Kalau I unit dia adalah ampere, capital M. Dan resistance unit dia adalah ohm. Okay, untuk P unit dia adalah watt. WATT ataupun capital W. Manakala unit bagi E adalah joule, capital J ataupun kilowatt hours. Okey, ingat untuk menyelesaikan kesemua masalah ini, pastikan awak punya variable ataupun awak punya nombor mestilah di dalam basic quantity. Sekiranya ada kuantiti-kuantiti terbitan seperti mili, mikro, kilo, apa lagi unit terbitan? Mega, tera. Okay? Kalau mili equal to times 10 power of negative 3. Micro times 10 power of negative 6. Kilo times 10 power of positive 3. Mega times 10 power of negative 6, power of positive 6, and tera times 10 power of 9. Okay, ini yang selalu common kita pakai. Ada lagi pico, nano dan sebagainya. Okay,
Mega, tera, giga. Tak silap saya. Ada satu lagi. Times 10 power of 12. Okay, ini you kena tahu. Ini adalah pemboleh ubah terbitan. So, pastikan sebelum you solve semua masalah ini, nilai-nilai yang diberi must be in basic quantity. Selesaikan dulu unit terbitan. Jangan awak darab masuk dengan unit terbitan. It will be wrong. Okay, ini yang kita belajar semalam. Okay, hari ini apa yang saya akan perkenalkan kepada awak is something new. Apa yang new kan? Hari ni saya nak tunjuk kat awak komponen R saja. Kita nak tengok komponen R. Awak ada 3 kan pemboleh ubah. Awak ada volt, awak ada ampere, awak ada ohm. So sekarang kita nak tengok yang ohm tu. Apa jadi dengan ohm? Okey, dalam topik hari ini saya nak memperkenalkan kepada awak sekiranya lah awak ada 1 liter, awak ada satu sumber. Bila ada sumber adalah arus yang mengalir daripada positif kepada negatif. Okay? Jadi ada satu sumber, ada satu arus, tapi ada banyak ohm. Ada banyak resisten yang awak nak pakai dalam liter. Kalau you perasan, awak buka lah kalkulator ke, awak buka lah handphone ke, awak buka lah mouse ke. Dalamnya ada banyak perintang. Okey? Jadi, macam mana connection perintang ini disambung secara apa? Okey? Jadi, hari ini saya nak ajak awak sambungan-sambungan dalam perintang. Sama ada disambung, pertama kita panggil sebagai sambungan series. Okey? Series. Dan yang kedua, susah saya tak cantik pula. Tapi cantik Sambungan secara series. Dan yang kedua adalah sambungan secara paralel. Okey, kita nak tengok 2 kaedah sambungan ini. Macam mana rupa dia. Okey, saya buat table of comparison. Table ni masukkan dalam buku nota awak. Supaya you dapat compare. Nanti you tak payah susah-susah nak buka nota yang panjang tu. Terus buka table comparison ni. So, kita nak tengok series dulu. Macam mana gabungan series ni? So, series ini terjadi bila mana komponen-komponen R. You kena tahu dulu R tu apa R tu resisten. R. Macam mana rupa R dalam data skematik pun? Gini ini R. Okey, ini adalah R. Jadi, simbol dia adalah ohm. So, kita nak tengok macam mana dekat series R ni bersambung. So, di series, saya namakan ini kepala, saya namakan ini ekor. Okey? Bila mana dia disambungkan secara series. Macam serial killer tu, series. Okey? Bersiri, berturutan. Okey? Jadi, dia akan sambung kepala, ekor, kepala, ekor, kepala, ekor. Ini kita panggil series. Okey, ini kita panggil secara series. Apabila kepala bertemu dengan ekor. Kepala bertemu dengan ekor. Macam mana paralel puan? Paralel adalah kita panggil selari. Yang ni kita panggil sesiri. Paralel adalah secara selari. Macam mana dia lari puan? Selari maksud dia awak berlari bersama-sama. Selari. Okey? Cara dia lari sama-sama macam mana? Macam ni. Kepala, ekor. Kepala sambung ke kepala. Ekor sambung ke ekor. Kepala sambung ke kepala, ekor sambung ke ekor. Maka ini akan jadi sambungan secara paralel. Kalau tadi kepala bertemu ekor, ekor bertemu kepala, bertemu balik ekor. Kalau sini tak, dia kepala bertemu kepala, bertemu kepala. Ekor bertemu ekor, bertemu ekor. Okey? Ini kita panggil sambungan secara paralel. Ini awak kena faham dulu.
supaya awak boleh bezakan, so that you can differentiate between connection series and connection parallel. Okay, ni kena faham dulu. Alright? Lepas you dah faham cara sambungan dia, kita nak tengok pula rumus. Okay, kita nak tengok rumus. Macam mana nak tambah? Okay? Bila secara series, maka penambahan dia adalah R total. Dah ada banyak, mestilah kena ada total. Jadi R total equal to R1 plus R2 plus R3. Simple. Jadi dia akan sama dengan R total. Untuk parallel, 1 plus R total equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay, jadi dapatlah R total. But class, please bear in your mind that ini adalah 1 per. Jadi, apabila you dah dapat jawapan, jangan buat silly mistake. Katakanlah example, R1 10, R2 8, R3 4. Maka nak dapat R total sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 8 tambah 1 per 4. Awak dapat jawapan 1 per R total sama kata kalaulah jawapan dia X. Yang ni bukan jawapan akhir lagi. Jangan terus pergi tulis, solve 1, dah selesai dah ni. Salah. Tak selesai lagi. Sebabnya ini baru disamakan dengan 1 per. Awak kena selesaikan 1 per ni. Maka you akan dapat R total equal to 1 per X. Barulah solve. Dapatkan jawapan equal to Y. Contoh, Y Faham? Jangan tinggalkan jawapan awak macam ni. Dengan confidentnya tinggal. Salah. Tahu. Bahagi dulu 1 per. Jangan tinggal dia. Jangan tinggal dia tidak bertali. Bergantung tidak bertali dekat sini. Alright? Okay, kita dah tengok sambungan. Kita dah tengok rumus. Sekarang kita nak tengok pula. Dah selepas sentuh R, apa jadi dengan V dengan I dia? Kan ada 3. You dah cakap pasal I. V dengan R dia macam mana, boy? V dengan I macam mana ni? Takkan nak biar je? Mustahil sama. Kan? Kita nak tengok pula apa jadi dengan komponen I. Kita tengok I dulu. Okay? Dalam satu litar series. Okay? Saya sambungkan. Ini adalah V. R1, R2 dan R3. Apa jadi dekat I? I kat sini kan? I. Okey, ni positif, ni negatif. I mengalir daripada positif ke negatif. So, sekarang kita nak tengok I. I bagi litar series adalah sama. Ingat I total equal to I1 equal to I2 equal to I3. Ni you kena ingat. I sama. Maksud dia I1 di sini. I2 di sini. I3 di sini. Sama. Katakanlah I total you 8 ampere. Dekat I1 pun 8. I2 pun 8. I3 pun 8. Balik ke V pun masih lagi 8. Apa jadi dengan parallel? Okey, apa jadi dengan parallel? Kita lukis dulu litar parallel. Gini litar parallel. I dia kat mana puan? I kat sini I total. Jadi I1 di sini, I2 di sini, I3 di sini. Bagi litar parallel, I tidak sama. Nak cari IT equal to I1 plus I2 plus I3. Kenapa? Sebabnya lepas I1, ni I2, ni I3.
I3 datang sini, campur dengan I2, datang sini, campur dengan I1, datang sini. Barulah dapat balik I total balik kepada V. Okey?